Ini sambungan kepada hak minggu lepas. Kita masih lagi cerita tentang Kitabul Iqrar. Baru ni sebenarnya sudah terjemah dah, tapi tak apalah, terjemah sekali lagi. Ini bab sumpah seseorang untuk kepentingan sahabatnya, bahawa sesungguhnya dia adalah saudaranya, ini saudara kepada orang yang bersumpah. Idza khafa alaihi al-qatl, kalau dia bimbangkan sahibnya itu, kawannya itu dibunuh atau seumpamanya. Demikian juga setiap orang yang dipaksa, yang mana dia bimbang, dia bimbang ataupun dia takut, maka dia boleh menolak kezaliman daripadanya daripada orang yang dizalimi, dan boleh membelanya sampai dia melawan orang yang nak buat nyaya kepada seseorang itu. Wala yakhdhuluhu, tidak boleh dia membiarkan sahibnya, kawannya ataupun orang yang lain itu terhina dengan tidak diberi pertolongan. Kalau dia membunuh dari seseorang dunal mazlum, dalam mempertahankan orang yang dizalimi itu, dia membunuh seseorang, fala qawada alaihi, maka tidak dikenakan qisas ke atasnya, tidak dikenakan qawad ke atasnya, dan tidak juga dikenakan qisas. Dan kalau dikatakan kepadanya, pasti kau minum arak ini, atau kau makan bangkai ini, atau kau jual hambamu, atau kau mengaku tentang hutang, mengaku berhutang yakni dengan seseorang, ataupun kau berikan sesuatu, wa kullu uqdatin, dan segala akad, segala bentuk akad, ataupun dalam nuskha yang lainnya wa tahullu uqdatan, kalau tahullu uqdatan, jadi engkau bukakan simpulan. Mana-mana simpulan. Au la naqtulanna abaka, kalau tidak. Au dengan makna illa, wa illa, kalau tidak kami akan bunuh ayahmu atau saudaramu dalam Islam. Yani saudara seagama. Wasi'ahu dzalika, boleh dilakukannya semua itu, semua yang tersebut tadi. Kerana Nabi SAW ada bersabda, al-muslimu akhul muslim, orang Islam itu adalah saudara kepada orang Islam yang lain. Wa qala ba'dun nas, tetapi sesetengah orang berkata, kalau dikatakan kepadanya, yang kepada seseorang itu, pasti kau minum arak ni, ataupun kau makan bangkai ini, kalau tidak kami akan bunuh anakmu atau ayahmu ataupun keluarga yang terdekat denganmu. Lam yasa'hu, tidak boleh dia melakukan yang tersebut tadi, tidak boleh dia melakukan apa yang dipaksakan dia tadi melakukannya. Kerana laisa hadha laisa bimuttar, kerana ini tidak termasuk dalam orang yang terpaksa. Kemudian dia, yakni ba'dun nas, sesetengah orang ini membatalkan kata-katanya tadi dengan mengatakan, kalau dikatakan kepadanya, kami pasti akan membunuh ayahmu atau anakmu, kalau tidak kau jual hambamu ini, ataupun kau mengaku berhutang, ataupun kau mengaku telah memberi sesuatu kepada seseorang, semuanya berlaku mengikut qiyas. Tetapi kita menggunakan istihsan dengan mengatakan jual beli, hibah dan segala macam akad dalam kes tadi batilun, tidak sah. Mereka membezakan di antara keluarga yang dekat dan bukan keluarga, tanpa berpandukan kepada kitab dan sunnah. Padahal Nabi SAW telah bersabda, telah menceritakan, kata Ibrahim,
kepada isterinya, ini adalah saudara perempuan saya. Wadzalika fillah, itu adalah maknanya, itu berarti saudara seagama. Saudara kerana Allah, yakni saudara seagama. Nakhai berkata, sekiranya seseorang meminta bersumpah, seseorang yang meminta bersumpah itu zalim. Seseorang yang meminta seseorang yang lain bersumpah itu zalim, maka yang dikira ialah niat orang yang bersumpah. Tetapi kalau orang yang meminta supaya bersumpah itu dizalimi, maka yang dikira ialah niat orang yang meminta bersumpah itu. Dengan syarat yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, dia memberitahu kepada perawi di bawahnya bahawa Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu akhul muslim, orang Islam itu adalah saudara kepada orang Islam yang lain. Dia tidak boleh menzaliminya, tidak boleh menyerahkannya, yakni kepada musuh. Dan sesiapa yang memenuhi hajat saudaranya, Allah memenuhi hajatnya. Dengan syarat yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, tolonglah saudaramu, baik yang zalim ataupun yang kena zalim, yang dizalimi. Maka ada orang berkata, wahai Rasulullah, saya boleh menolongnya kalau dia dizalimi, tetapi bagaimana kalau dia yang menzalimi orang? Bagaimana saya akan menolongnya? Baginda bersabda, ta'juzuhu, engkau melarangnya, menegahnya ataupun menegahnya daripada melakukan kezaliman. Itulah artinya, itulah arti menolongnya. Kita masih lagi dalam bab ataupun kitabul ikrah, kitab berkenaan dengan paksaan. Sebenarnya Imam Bukhari ni qala ba'dun nas ini hak banyaknya dalam jilid yang kedua. Dan jilid yang kedua hak lebaknya lepas ni hak lebaknya. Sebab qala ba'dun nas dalam Bukhari ni ada 25 tempat. 25 tempat. Jadi sebahagian kecil ada di dalam jilid yang pertama. Jilid yang kedua ni ada beberapa sebelum pada ni. Hak ni yang ke-9 dah. Ni qala ba'dun nas yang ke-9. Jadi baki lagi banyak lagi lah. Jadi 25 semua. Jadi hak 25 tu yang ke-9 sini al-fah ni lebak ni. Kitabul Hiyal ini akan datang lebak. Qala ba'dun nas ini mana kritikan dia terhadap sesetengah ulama, yang mana mengikut kebanyakan ulamanya, kebanyakan kritikan dia tu mengenai Imam Abu Hanifah ataupun mazhab Hanafi. Kebanyakan gitulah cerita. Baru ni sudah kita jumpa pada minggu lepas ba'dun nas satu dalam keadaan orang yang terpaksa ni dalam kitabul ikrah ni juga. Lepas dah baru ni. Ni kitabul ikrah lagi dalam bab ni pula timbul ni. Dan ba'dun nas ini memang rumit sikit, kena perhati benda. Dan kalau kita tak baca kan jawapan daripada ulama-ulama lain nak biar jadi clear ni masalah ni, nampak teruk Imam Abu Hanifah ataupun mazhab dia, mazhab Hanafi, nampak teruk. Pasal apa? Mana tidak ikut sunnah, tidak ikut Quran, gitulah kekiranya zahirnya. Tetapi apabila kita baca tu, tengok sebelah lagi tu nampaklah jadi seimbang lah. Sekurang-kurangnya kita boleh tahu hujah dia. Mungkin kita kata tidak berapa kuat juga, tapi kita sekurang-kurang boleh tahu hujah dia. Dia ada hujah dia sendiri. Dia ada hujah dia sendiri. Jadi kebetulannya ana ni mengaji dengan tutup guru daripada mazhab Hanafi, orang-orang besar dalam mazhab Hanafi. Jadi mereka pun baca kitab Bukhari ni sama. Jadi bila bertemu dengan ni susahlah dia sebab orang serai dia, terpaksa dia kena jawab. Bila jawab tu boleh ilmu banyak lah. Tapi kalau kita mengaji dengan tu guru, kalau tak ada kena-mengena dengan ni, tak kena kritik Imam Bukhari ni, dia pakai gitu je. Dia tak ada faham banyak dah, tak ada nak pelepah diri lah. Ni dia terpaksa kena pelepah. Kalau tidak nampak dia teruk gitu. Tak apalah. Ini bab sumpah seseorang untuk li.
li sahibi, untuk kepentingan sahabat dia, untuk menjaga kepentingan sahabat dia, kawan dia, teman dia. Dia kata itu adalah saudaranya. Dia bersumpah, demi Allah, kata dia, itu adalah saudara saya. Kalau dia takut dengan tidak mengatakan saudara begitu, boleh jadi orang tu, kawan dia, sahib dia tu dibunuh, atau seumpamanya dicederakan, dipukul. Jadi dia ngaku gitu. Dia ngaku gitu. Boleh ke tidak? Itu sah. Adalah terjematul bab ni, dalam tajuk ni. Seorang tu siapa bersumpah? Adakah dia ni kalau dia membatalkan sumpah lepas pada selesai tu, sebenarnya bukan saudara dia. Adakah makna dia berbohong? Bersumpah, lepas tu dia kena bayar kafarah, kalau ke mana? Dosa kok kalau tak bayar kafarah, kalau ke mana? Itu persoalannya. Itu yang pertama. Bunuh nahwahu, seumpamanya. Seumpama bunuh ni tak ada dah hak seumpama bunuh. Bunuh ni mati mana? Kalau hak seumpama bunuh ni hak lain-lain lah, cedera lah, mana mencacatkan dia, pukul dia, tikam dia, tapi tidak sampai mati. Itu makna seumpamanya. Macam-macam lagi. Itu yang pertama. Wa kadzalika, begitu juga setiap orang yang dipaksa ataupun dalam keadaan terpaksa lah dia. Dia bimbang kalau dia tidak mempertahankan diri dia. Dia tidak mempertahankan, fa innahu yadhubbu anhu al-mazalim. Dia boleh menolak kezaliman daripada diri dia. Dengan apa cara? Dalam keadaan terpaksa. Ataupun orang lain. Dia terpaksa kena mempertahankan orang tu daripada kezaliman. Kalau tidak, orang tu jadi nyaya lah. Ataupun itu masalah yang kedua. Masalah yang ketiga, dia bela orang tu, nak pertahankan satu orang yang kena buat nyaya. Dia tidak biarkan orang tu begitu, kena sepak, kena tendang, tetapi dia pergi lawan, dia pergi sekat, dia pergi lawan orang tu. Dia tidak biarkan orang tu begitu saja tanpa memberi pertolongan. Dalam keadaan ni, kalau dia siapa berlawan, bergocoh, tutup pisah kau gapo kau, orang tu nak tikam dia tepih, dia jadi tikam kawan. Orang nak buat nyaya kepada orang lain, bukan kepada dia, tapi dia nak tunuh orang tu. Dunal mazlum, mana dia nak bela orang tu lah, dia kena buat nyaya tu. Fala qawada alaihi, kalau dia sampai membunuh orang, tidak dihukum, tidak dikenakan hukuman bunuh ke atas dia. Qawad itu makna qisas. Qisas dalam bentuk bunuh, itu qawad. Wala qisas, apa makna ni? Dah qawad itu tidak dengan makna qisas. Qisas dalam istilah kitab-kitab ni, dia lebih luas lagi daripada qawad. Sebab qawad maknanya bunuh saja, hukuman bunuh saja. Tapi kalau qisas tidak semesti bunuh. Misalnya orang patah gigi kita, kita boleh patah gigi dia, itu pun qisas. Kerak jari, boleh kerak jari dia. Dia kerak jari, dia repih jari dia. Jadi qisasnya lagu mana? Repih jari dia. Itu qisas. Tidak semesti qisas ni mana hukuman bunuh, tapi kalau qawad mesti hukuman bunuh. Jadi orang lagu saat ni kena qisas ke ataupun kena qawad ke? Tidak. Imam Bukhari tidak. Sebab apa? Dia dalam keadaan terpaksa. Dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan darurat, orang panggil. Dalam keadaan darurat gitu, kalau dia tidak tepih, boleh jadi kena dia. Kalau dia tidak bunuh kawan tu memang nak bunuh dia. Dan jelas orang buat nyaya kepada orang seorang lagi ni. Dalam keadaan ini tidak kena qisas, tidak kena qawad. Itu masalah yang ketiga. Masalah yang keempat. Ini dalam tajuk dia belakang. Kalau dikatakan kepadanya, yang ni kepada seseorang, kita lah misalnya, seseorang itu kita misalnya, mu mesti minum arak ni, ataupun makan bangkai ini. Itu banyak masalah yang keempat dia pecah pula. Minum arak, so makan-makan, 2, jual hamba mu, 3, mu kena ngaku mu ada hutang dengan dia 10,000 misalnya. Itu 4. Ataupun kau memberi sesuatu kepada seseorang, kepada aku ke, misalnya dia kata, dia paksa gitu. Itu yang kelima, beri sesuatu.
mu bui kereta tu kat aku, atau mu telah bui dah tanah mu tu kat aku misalnya, mu ngaku gitu. Itu 5. Wa kullu uqdatin, dan yang keenamnya setiap akad, apa-apa akad lain, bukan dalam bentuk tadi saja, dalam bentuk lain. Mu kena kata mu telah bui sewa dah kepada dia, mu kena kata mu telah berjanji dah gini. Misalnya segala akad itu kalau kita baca kullu uqdatin. Satu lagi dalam setengah nuskhahnya bukan kullu tapi tahullu. Kalau tahullu uqdatan, baca lagu tu jadi maf'ul. Kalau kullu dia jadi uqdatin, jadi mudhafun ilaih. Tak apa, itu dari segi nahwu. Yang keenamnya, dia kata mu kena buka segala ikatan. Ikatan itu maknanya apa? Mu kena cerai bini mu. Kan hubungan suami isteri itu satu ikatan. Dia suruh buka ikatan, suruh cerai. Misalnya suruh cerai, mu cerai bini mu. Itu satu ikatan. Ataupun ikatan apa? Ikatan agama. Kita mengucap la ilaha illallah, kan? Mengucap 2 kalimah syahadat tu. Tiba-tiba orang suruh buka ikatan tu, mu jadi kafir. Mu mengucap ataupun semua berhala. Kalau tidak, ninnakan, kami akan bunuh ayahmu atau saudara seagama denganmu. Itu dia. Itu jawapan dia. Kalau tidak buat apa tadi, salah satulah mana-mana daripada yang tersebut tadi, kami akan bunuh ayahmu ataupun saudaramu seagama. Riwayat. Satu lagi riwayat ada sebut ni, au la taqtulanna abaka au akhaka fil Islam. Kalau mu tak sebut hal tadi, mu bunuh ayahmu ataupun saudara seagama dengan. Beri pilihan antara minum arak, makan bangkai dengan bunuh orang. Bukan ayah sebenar, bukan saudara sebenar, saudara seagama. Lagu mana? Gitu. Ada 2 kemungkinannya, lanaqtulanna abaka ataupun lataqtulanna abaka. Kalau lanaqtulanna, kami, orang yang mengugut itu, dia kata kami akan bunuh. Ataupun kalau kita kata lataqtulanna, kalau mu tak sibuk tadi, mu kena buat ni. Kalau tidak, mu kena. Mu kena sembelih. Kalau tak makan ni, tak makan babi ke apa ke? Ataupun tak bunuh ni orang ni, kami sembelih. Dia kata gitu. Mana 2 kemungkinan di sini. Wasi'ahu dzalika. Itu Imam Bukhari jawab, boleh dia melakukan semua yang tersebut tadi untuk menyelamatkan, jangan sampai bunuh orang. Jangan sampai bunuh orang. Jangan sampai terbunuh ayah. Kita panggil ayah lah, ayah kita lah, seagama pun lebih tua daripada kita, peringkat ayah tu ayah kita panggil, bukan ayah semati. Ataupun saudara. Saudara ni bukan saudara semati, sebab tu dia kata fil Islam, saudara dalam Islam. Yang ni saudara seagama, jangan sampai bunuh tu. Hak lain-lain boleh buat. Dia kata suruh cerai. Dia kata minum arak, minum. Jangan sampai dia, kalau mana kita percaya kepada dia, mudah-mudahan dengan kita minum tu dia tidak bunuh. Tadi orang Islam tadi, Imam Bukhari kata semua boleh. Hak tersebut tadi boleh buat berlaku. Jangan sampai bunuh orang. Kita nak bunuh sendiri, jangan. Kita tak sewi dia bunuh lah. Kita nak bunuh sendiri tu tak ada lah. Tak mungkin lah. Kita akan mengutamakan minum arak, makan atau hal lain-lain lagi. Nak bunuh ni tak boleh. Ataupun kita tidak, dia tidak suruh kita bunuh, dia nak bunuh, maka kita mengharapkan dengan kita buat dia kata tadi, dia tidak akan bunuh. Gitu. Imam Bukhari kata semuanya boleh. Sebab apa? Sebab Nabi SAW telah bersabda, al-muslimu akhul muslim. Jadi orang Islam itu saudara orang Islam. Jadi bila saudara Islam, mana kita kena jagalah. Kita kena jaga saudara kita. Nombor 1 sekali, paling tinggi sekalinya itu nyawa dia lah. Jangan sampai mati dia, saudara kita. Itu Imam Bukhari kata. Dia beri selalulah pendapat dia tu. Memang begitu cara Imam Bukhari. Kalau dia jelas, dia yakin dah kemah bagi dia, dia beri selalu. Wasi'ahu dzalika.
boleh dia buat semua itu. Sebabnya al-muslimu akhul muslim. Jadi kalau kata saudara, tidak semesti saudara tu saudara yang ada hubungan keturunan, tidak. Saudara seagama pun akhun juga orang panggil. Tu. Dalam hadis Nabi ada sebut gitu. Tetapi ni dia muskil. Sini dia bukan muskil. Tetapi sesetengah orang atau sebahagian orang berkata, kalau dikatakan kepadanya, kepada seseorang, orang kata kita misalnya, mu minum arak atau makan bangkai ni, kalau tidak kami akan bunuh anakmu ataupun ayahmu ataupun keluarga yang rapat denganmu, dia tak boleh minum. Ni ba'dun nas kata, setengah-setengah orang ni, maksud dia ulama lah. Setengah-setengah ulama ni ada kata lagu tu, kalau orang uguh mu minum arak, kalau tidak kami akan bunuh ayahmu, ayah sungguhlah, ataupun anakmu, ataupun keluarga yang terdekat, anak saudara kau siapa kau, adik-beradik kau, nak bunuh. Tak boleh minum, tak boleh makan bangkai. Dia kata. Tadi Imam Bukhari kata tak boleh berlaku tu. Dia nak ayat sini, orang ni kata tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Sebab ini tidak terpaksa. Ini orang panggil tidak terpaksa ni. Tidak dalam keadaan darurat dia ni lagi. Itu dia kata. Thumma naqadha. Kemudian ba'dun nas ini, orang ni, dia membantah ataupun dia membatalkan kata-katanya tadi dengan dia mengatakan, kalau dikatakan kepada dia, yani kalau orang kata pula, kami pasti akan bunuh ayahmu atau anakmu, kalau tidak engkau jual hamba engkau ni, ataupun engkau mengaku engkau ada berhutang sekian-sekian banyak misalnya, ataupun engkau mengaku engkau telah memberi sesuatu, yalzabuhu fil qiyas, kalau mengikut qiyas, maknanya jadi hal tu. Jadi yakni kalau dia jual, kira jual beli tu sah, jadi mengikut qiyas, kalau mengikut qiyas. Tetapi di sini kata dia, kita tidak guna qiyas, yakni ba'dun nas ni kata, di sini kita tinggalkan qiyas itu. Kalau mengikut qiyas sah, kata dia. Tetapi kita tinggalkan qiyas di situ, kita gunakan istihsan, yakni satu kaedah lain. Dan kita katakan jual beli, hibah dan segala akad yang lain itu batal, tak jadi. Tak jadi. Jadi Imam Bukhari kata, mereka membezakan di antara keluarga dengan orang lain tanpa ada dalil daripada Quran dan Sunnah. Yang membezakan, kalau hak ni lagu ni, kalau hak ni lagu ni, tak ada dalil tu. Padahal Nabi SAW kata, Ibrahim berkata untuk kemaslahatan kebaikan isterinya, ini adalah saudara perempuan saya. Maksud dia fillah. Dia boleh kata keluarga, saudara juga, fillah. Di mana tidak berbohong, tidak kata ada beza di antara saudara sebenar dengan saudara seagama. Sebab apa Nabi Ibrahim kata, hadhihi ukhti, ini saudara perempuan saya, wa dzalika fillah. Ini bukan Nabi Ibrahim kata, ini Nabi SAW kata, ataupun Imam Bukhari kata, wa dzalika fillah. Dia kata hadhihi ukhti, maksud ukhti tu fillah, mana fil Islam, mana bukan ukhti pada nasab keturunan, tidak. Tetapi dia boleh kata lagu tu, boleh kata lagu tu. Baik. Sinilah masalah. Jadi dia kalau kita tengok di sini nombor 12, tapi dia pun sebut begitu ya, secara sepintas lalu gitu. Lam yasa'hu, tak boleh. Dia tak boleh minum arak, tak boleh makan bangkai tadi dia. Yang ni dia tak boleh buat dipaksa dia tu buat. Sebab dia bukan muftar dalam kes ini. Kerana ikrah ni kalau mengikut ba'dun nas ini, yang dimaksudkan dengan ikrah itu iaitu apabila dikatakan kepada diri dia tu sendiri, bukan kepada orang lain, bukan berkenaan dengan orang lain.
Yang ni kalau mu tak minum arak ni, atau kalau tak makan-makan ni, aku bunuh mu sendiri. Lepas tu baru mukrah dia panggil. Ni kalau mu tak minum arak ni atau tak makan-makan ni, aku akan bunuh orang Islam tu. Bukan dia sendiri. Tu. Jadi tidak mukrah, kata dia. Tidak dalam keadaan terpaksa orang ni. Tak boleh dia minum. Dan dia tidak boleh nak menolak maksiat orang lain tu dengan melakukan maksiat. Sebab kalau dia lakukan juga, kalau dia minum arak sini ataupun dia makan-makan di sini, kalau mengikut ni ba'dun nas ini, dosa dia. Dosa. Gitu. Wa 'indal jumhur, kata dia, di sisi jumhur ulamanya, la ya'samu, tidak berdosa kalau minum arak tadi. Sebab Imam Bukhari kata tadilah, wasi'ahu, boleh, semua tu boleh dilakukannya. Tapi hak ni dia kata tak boleh. Kalau lakukan juga dosa, dia tak boleh lakukan. ثم قال الكرماني هذا التقرير إنما يستقيم ما تعرف. ثم نقضى. Ada buat 13. Kemudian ba'dun nas ini dia membantah ataupun membatalkan kata-kata dia. Jadi keterangan tanaqud Imam Bukhari nak cerita di sini tak serupa tu kecek. Sekali kecek lagu ni, sekali kecek lagu ni. Jadi kata-kata dia tu bercanggah. Tu tak kena tu. Bayanut tanaqud mengikut dakwaan Imam Bukhari-nya, mereka mengatakan dalam kes yang pertama tidak ada ikrah. Tetapi dalam kes yang kedua ada ikrah. Jadi dari segi kiasnya sabit itu. Dia tu mukrah. Thumma qalu, kemudian mereka kata pula, walaupun sah dah jual beli itu mengikut kias, tetapi jual beli itu tak sah mengikut istihsan pula. Mengikut istihsan pula. Sebab kalau kita kata tak sah, bermakna apa tak sah tu? Sebab dipaksa. Sebab dia dipaksa, dalam keadaan dipaksa. Waqad qalu bi'adamil ikrah. Padahal mereka sudah terima dah. Orang tidak panggil paksa tu, tak kena paksa tu pasal tidak kena atas diri sendiri. Orang tak panggil kena paksa sebab tidak kena atas diri sendiri. Ini ni dah jadi ni, dah sah ni. Ataupun dia kata tidak sah akad. Sebab apa tidak sah? Sebab dia dipaksa. Mana terima pula dia dipaksa. Gitu. Terima pula dia tu dipaksa. Lepas tu di sini juga dia termasuk apa yang tinggal kias itu. Sedangkan kias ini adalah satu kaedah yang dipakai, usul yang dipakai oleh semua orang. Ini tinggal kias, guna istihsan di sini. Apa-apa. Itu juga muskilah Imam Bukhari-nya, kritikan dia nya. Nombor 14 pun. Cuba kita tengok tepi ini dulu. Farraqu, mereka membezakan, yakni ba'dun nas ini dia membezakan. Keterangannya iaitu mazhab Hanafi berhubung dengan zir rahim, keluarga yang dekat ni, beza dalam mazhab mereka dengan orang asing. Kalau dikatakan kepada seseorang membunuh orang asing ni, apa ni? Kalau dikatakan kepada seseorangnya, kalau tidak kau bunuh ni orang asing ni, ataupun kau jual benda ni, salah satulah, dia pun jual lah barang dia. Yang ni pasal apa? Untuk menyelamatkan orang tadi. Untuk menyelamatkan orang tadi. Orang asing tu tak ada kena mengena dengan dia, tak ada keluarga dia. Untuk menyelamatkan orang tu daripada pembunuhan, lazimahul bai'. Jual beli itu jadi sah. Tetapi kalau dikatakan kepada dia dalam kes keluarga dia, dalam kes keluarga dia, orang kata mu bunuh keluar ni anak saudaramu. Kalau tidak, ni salah satu jual benda ni. Kalau tak saya jual benda ni, kalau tidak aku bunuh. Macam mana gitu? Aku bunuh dia ni. Anak saudaramu ni. Misalnya, kalau dia orang kata gitu,
lam yalzamhu ma aqadahu alaihi, tak jadi pula. Akad jual beli saat ni tidak sah. Ini ba'dun nas kan. Akad jual beli saat ni tidak sah. Tapi kalau orang lain jadi, akad jual beli itu sah. Tetapi kalau keluarga, anak saudara kau, tak jadi jual beli. Guano tu lah. Dan kalau orang lain jadi, anak saudara pun serupa juga, apa jual beli jadilah. Gitu. Hak tu kritik Imam Bukhari ni. Jadi di sini qultu, kata siapa dia? Kata ni Muhasyi ni lah, pembuat hasyiah ni. Dia kata ini juga berdasarkan istihsan, jadi berbeza ni. Berdasarkan hukum istihsan, jadi berbeza. Ini tidak lari daripada Quran dan Sunnah. Lepas tu dia marilah dalil. Kalau tidak lari daripada Quran dan Sunnah pakai istihsan ni, mana dalil dia dalam Sunnahnya, dalam Qurannya. Walaupun orang lain tak setuju, itu soal lain. Tapi dia marilah ada di situ pada hasyiah nombor 14. Habis itu. Jadi kita kena tengok sini pula. Kita tengok sini pula. Sebab ni ni qala ba'dun nas ni muka surat 15. Ba'dun nas fi daf'il waswas. Sebahagian orang dah Imam Bukhari guna ba'dun nas kan. Ba'dun nas ini keliru lah tentang hukum ni. Jadi buat Hanafi ni tulis apa dia pengarah dia. Ada yang mengatakan Syekh Ahmad Ali ni juga yang nulis. Yang Muhasyi. Ba'dun nas fi daf'il waswas. Sebahagian orang sibuk duduk menolak waswas. Duduk menolak waswas. Jadi macam Imam Bukhari ni waswas lah, tak jelas. Tak jelas. Jadi dia cuba nak menolak kekeliruan. Kekeliruan yang ditimbulkan oleh Imam Bukhari. Jadi kita tengok ni yang ke-9 muka surat 18. Yang ke-9 muka surat 18. Ini ba'dun nas yang ke-9, tepat yang ke-9. Di sini kita baca hak ni dulu, lepas tu baru kita royak hak tidak ada. Yang ke-9 masalah menyelamatkan orang Islam daripada dibunuh dengan disuruh minum arak ataupun makan bangkai dan seumpamanya. Kerana seseorang kalau dikatakan kepadanya minum arak ni, kita terjemah selalulah, ataupun makan bangkai ni, kalau tidak kami akan bunuh ayahmu atau saudaramu. Boleh dia minum arak atau makan bangkai itu untuk menyelamatkan ayahnya ataupun saudaranya di sisi Imam Bukhari. Semua jelas tak dia? Di sisi Imam Bukhari memang boleh. Kalau ada kitab ni boleh tengoklah muka surat 18. Di awal kitab. Muka surat 18. Bawah. Dan dia tidak berdosa dengan melakukan perbuatan tadi, minum arak ataupun makan bangkai. Dia berhujah, Imam Bukhari berhujah dengan sabda Nabi SAW, al-muslimu akul muslimi. Dia berhujah dengan itu. Jadi untuk menyelamatkan nyawa orang Islam ni, boleh kita berlakukan waktu, sebab waktu gaya ingat lagi. Waktu kalau mengikut kaedah usul tak? Usul ataupun qawaid irtikab akhafid dararain. Melakukan dua perkara yang tak boleh, tapi lebih gaya ingat lah. Wala yas'uhu dhalika 'inda al-imam. Tetapi di sisi Imam Abu Hanifah tak boleh dalam kisah ni. Tak boleh dia nak minum arak. Tak boleh. Tak boleh nak makan bangkai. Tak boleh. Pasal apa? Sini lebih jelas daripada dalam hasyiah tadi. Sebab dia kata kerana keharaman benda-benda ini adalah sabit berdasarkan nas. Sabit berdasarkan nas.
Minum arak tak boleh berdasarkan nas Quran, hadis tu kan. Dalam Quran ada bukan setakat hadis saja. Bukan hadis-hadis ahad ke apa, tidak. Quran. Itu yang pertama. Hurrimat alaikumul maitatu. Haram makan bangkai, jelas dalam Quran ada. Oleh kerana benda ni keharaman dia tu sabit berdasarkan Al-Quran dan memang daripada asal lagi memang tak boleh. Kalau tidak sabit dia paksa pun tak boleh. Benda tu. Dalam keadaan dia paksa pun tak boleh juga. Ini mengikut Imam Abu Hanifah. Kecuali dalam keadaan ada darurat. Darurat ni lagu mana? Kalau dia tu sendiri nak mati, kalau dia tak makan, cekik. Tak ada air, tak adanya air, maka dia boleh dalam kes tu. Boleh lah dalam kes tu. Sebab itu termasuk dalam yang dikecualikan. Termasuk dalam yang dikecualikan. Dalam Quran disebutkan iaitu illa maqurirtu, kecuali hak kamu tak ada arah, mana kamu sendiri. Dan darurat ni tidak masih belum ada lagi. Wala yatahaqqaq illa bi an yakhafa ala khassati nafsihi aw ala udwin min a'dha'ihi kama fil mahmah. Kalau selagi tidak terdesak supaya dia takut mati tadi, cekik tadi, ataupun kalau dia tak makan bangkai itu, dia mati, lapar pelajar. Dalam keadaan itu boleh. Begitu juga di sini dalam kes kalau orang ancam nak bunuh dia sendiri. Boleh. Kalau dalam keadaan itu boleh. Kalau nak dia sendiri nak kena bunuh, dia ancam kena bunuh. Ataupun kalau tidak kena bunuh pun nak kerak anggota dia, mana-mana anggota dia. Kalau tidak minum air, kalau tidak makan bangkai, dalam keadaan itu boleh dalam mazhab Hanafi. Tapi kalau kait dengan orang lain tak boleh. Walaupun ayah, walaupun anak, tak boleh. Itu bagi dia. Kalau dia buat juga dalam keadaan tidak, dia tu termasuk dalam ta'rif darurat. Misalnya bagi dia ancam nak bunuh ayah ke orang mana-mana tu, tidak termasuk dalam darurat. Kalau minum juga dosa. Itu dosa. Thumma qala al-Bukhari, kemudian Imam Bukhari kata dalam Kitabul Iqrar fi bab yamin ar-rajul li sahibi, kita baca sajalah. Wa qala ba'd an-nas law qila lahu la tashrabanna al-khamr aw la ta'kulanna al-mayta aw la naqtulanna ibnaka aw abaka aw dha rahimin mahramin lam yas'hu li'anna hadha laysa bimuttar. Imam Bukhari kata tadi, dia nukillah ba'd an-nas kata, kalau orang kata minum arak, kalau tidak kami akan bunuh anakmu, ayahmu ataupun keluargamu yang terdekat, tak boleh, dia tak boleh minum. Sebab apa? Ini tidak termasuk dalam terpaksa. Sebab apa? Sebab termasuk dalam ta'rif terpaksa ni dalam mazhab Hanafinya, iaitu kalau berlaku pada diri seseorang itu, bukan pada orang lain. Dia tidak boleh melakukan maksiat kepada Allah untuk mengelakkan sesuatu maksiat berlaku pada orang lain. Tak boleh. Itu mengikut kaedah dia. Tak boleh melakukan maksiat untuk mengelakkan maksiat berlaku daripada orang lain. Tak boleh. Serupa bagi dia nya serupa dengan orang kata gini. Mu kena mu tak usah sembahyang, jangan sembahyang. Jangan sembahyang. Misalnya dia kata di sini ni Cindy kata dalal tempat tadi ada. Kita akan jumpa juga. Mu apa ni derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ibarat Cindy-nya. Mu derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mu tidak derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, aku akan derhaka. Mu tinggal sembahyang. Kalau mu tidak tinggal sembahyang, aku nak tinggal sembahyang. Lagu tu. Tak boleh nak melakukan maksiat untuk mengelak orang lain mengelakkan orang lain daripada maksiat. Kita nak melakukan maksiat, tak boleh. Hak ni pun masuk dalam hak tulah kata dia. Supaya tulah juga. Supaya dengan orang kata mu kena derhaka kepada Allah. Kalau mu tidak derhaka, aku akan derhaka. Ataupun mu tinggal sembahyang. Kalau mu tidak tinggal sembahyang, aku nak tinggal sembahyang. Apa ancaman apa lagi? Nah.
Lepas tu mu lagu tu lah, mu tinggal semaya. Kalau mu tidak tinggal, aku akan tinggal semaya. So lagu tu lah dia kata tak boleh ni. Walaupun ancaman di satu pihak lagi tu, selain daripada aku nak tinggal semaya, aku nak bunuh orang ni. Orang ni bukan dia, orang lain. Tak boleh. Dia kata tak boleh nak tinggal semaya, tak boleh nak deraka kepada Tuhan, tak boleh nak minum arak, tak boleh. Itu ikut kaedah dia. Oleh kerana Imam Bukhari faham bahawa pendapat orang-orang Hanafi dalam bab ini bercanggah. Dia bercanggah. Sebab itulah Imam Bukhari menyatakan dengan katanya thumma naqadha. Kemudian ba'dun nas ini dia membantah pula kata-kata dia tu. Jadi dia kata bercanggah dengan hak dia kata tadi. Dia katalah ke mana? Kalau dikatakan kepadanya, kami akan bunuh ayahmu atau anakmu kalau mu tidak jual hamba ni, ataupun mu tidak mengaku gini-gini, supaya kita baca tadi. Kalau mengikut kiasnya jadi, kata dia. Mengikut kias jadi. Tetapi kita menggunakan istihsan, kaedah istihsan, kita kata jual beli dan hibah itu dan segala akad yang lain itu batal. Dah jadi, batal pula. Batal, apa batalnya? Hak ni boleh pula jadi pula. Kita kalau kita akad jual beli, kita kata tak apalah, saya jual ataupun saya bui kepada dia ni, hak dia paksa tadi, maka jadi kalau mengikut kias. Tapi kita kata mengikut istihsannya tak jadi. Imam Bukhari kata mereka bezakan di antara dhi rahimin mahramin dan orang lain tanpa kitab dan sunnah. Hafiz Aini berkata, keterangan tanaqud itu ini disebut dengan dalam hasyiah tadi. Sebut dalam hasyiah. Qultu hadhihi al-munaqadah mamnu'ah. Kata ni pengarang ni, dia kata munaqadah Imam Bukhari katanya apa bercanggah ni sebenarnya tak ada bercanggah. Sebab apa? Seseorang mujtahid tu dia boleh. Mana kalau dia tak pakai kias, dia nak pakai istihsan, boleh. Sebab istihsan itu hujah juga di sisi dia. Kalau orang lain kata tidak hujah, Imam Syafi'i kata tidak hujah, itu pendapat dia. Dalam mazhab Hanafi hujah istihsan. Jadi kalau dia nak tinggal qiyas, kalau orang lain tak jadi, kalau keluarga jadi, misalnya lagu mana ni ada beza ni, dia kata pakai istihsan tak jadi masalah sebab ia hujah di sisi Hanafiyah. Intah. Fa in qila, baik, kalau orang kata istihsan dan qiyas itu masing-masingnya hujah di sisi kamu, mengikut syaratnya wajib beramal. Apabila kamu beramal dengan istihsan, bermakna kamu tinggal beramal dengan qiyas, kata dia. Kalau kamu beramal dengan qiyas, bermakna kamu tidak beramal dengan istihsan. Lagu mana? Sebab kena tinggal salah satu. Kedua-duanya dah hujah kena pakai kedua lah. Lagu tu. Qultu, kata dia. Istihsan, tu dia pergi bahas masalah istihsan pula. Tak apalah tu. Kita tidak nak pergi situ lagi. Tapi dia mari ni contoh. Wa nadhiru dhalika maqalahu fil mabsut walau qila lahu, kalau dikatakan kepada seseorang, kami akan bunuh anakmu ataupun saudaramu, ataupun kamu jual hambamu ini dengan harga 1000 dirham, dia pun jual. Mengikut kiasnya jual beli itu sah. Ni mengikut ba'dun nas ini. Sebab apa? Sebab dia tidak mukrah, tidak dipaksa dalam masalah jual beli ni. Kerana dalam kes mukrah ni maknanya orang yang diri dia sendiri itu terancam. Walakinnahu istahsana, tetapi dia menggunakan istihsan. Dia kata al-bai' batilun. Sebab jual beli ni dia bergantung kepada keredaan, sukarela. Dan dengan sebab dia ni diancam, tidak ada dah sukarela dia tu. Sebab seseorang manusia tu dia tidak akan reda biasanya dengan dibunuh ayah dia ataupun anak dia. Lepas tu dia akan sedih lah dengan kematian ayah dia ataupun anak dia ni. Jadi macam dipaksa lah juga dia. Macam dipaksa, nak kata dipaksa betul tak? Sebab dipaksa tak ada, dipaksa tu atas diri sendiri bagi dia. Kalau orang lain tidak dipaksa, tapi kes ni apa dia guna istihsan. Sebabnya lebih kurang macam paksa lah, kata dia. Macam ditahan di jail misalnya.
Jadi ikrah dengan ditahan ataupun dijil, menegah, menghalang daripada berlakunya jual beli, ikrah, segala akad lah, hibah, ukud dan yang lain yang boleh difasahkan. Begitu juga ikrah dengan membunuh ayah, yang ini paksa akan membunuh ayah, paksa seseorang buat sesuatu, kalau tidak nak bunuh ayah. Begitu juga ugutan untuk membunuh kullu dhi rahimin mahramin, kerana qarabah muta'abbidah itu bil mahramiyah sama dengan anak juga dari segi ihya, bidalil anna yujibul 'itq 'inda ad-dukhul fi milki. Sebab apa? Sebab orang dekat ni, ni masalah fiqh ni, masalah fiqh. Sebab orang dekat ni, kalau ayah atau kalau anak, kalau seseorang tu dia belilah hamba, hamba tu siapa dia? Ayah dia ataupun anak. Bila saja dia beli, jadi apa nama ni, merdeka selalu. Dia tidak boleh duduk, setengah minit pun tak boleh duduk, dalam keadaan hamba di bawah anak, tak boleh. Dia tidak boleh. Begitu juga di sini. Dia beza tu antara keluarga yang dekat dengan hak tidak keluarga. Sebab tu dia guna istihsan dalam masalah ni, keluarga ni. Sebab dia buat gitu lah. Wa min hadza la yalzamu tanaqud. Tidak ada pertentangan di sini. Serupa dengan ini serupa dengan hadis lah juga. Hadis ni menghendaki begini, hadis ni menghendaki begini. Kita pun tarjih ambil satu hadis. Ambil satu hadis. Sebab apa? Bagi kita kuat hak ni, itu bukan makna menolak hadis satu lagi, kata dia. Serupa juga di sini. Istihsan pun satu hujah, qiyas pun satu hujah juga dalam syariat. Bila kita nampak molek guna hak istihsan, kita ambil istihsan, kita tak boleh kata kita telah membatalkan qiyas. Tak boleh kata lagu tu. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita guna qiyas tu, apa tak guna istihsan di situ? Kita tak boleh kata gitu. Sebab apa? Kita pilih lah tu. Ini kerja mujtahid, kata dia. Kita pilih. Ini apa ni? Fa idza 'urifa hadha zahara anna mabna at-tanaqud kana 'ala 'adami hujjiyyah al-istihsan 'indahu. Ya Imam Bukhari kata bertentangan tu sebab bagi dia istihsan ni tidak hujah. Tidak hujah. Tu jadi masalah. Kalau nak Imam Bukhari terima bahawa istihsan itu salah satu daripada hujah syarak, tentu dia tidak akan kata ada pertentangan. Tidak ada pertentangan. Lepas tu dia marilah hujah istihsan dia sabit berdasarkan kitab dan sunnah ke apa, dia mari situ. Apa dalilnya? Walaupun dalil itu dipertikaikan oleh orang lain. Lepas tu dia bahas lah pula dari segi banyak kannya, bahas dari segi sebab Imam Syafi'i kata man istahsana faqad syarra'a dalam kitab dia. Sesiapa yang apa ni menggunakan istihsan ini berarti dia telah mengadakan syariat. Mana tak boleh lah bagi dia. Tetapi ulama-ulama dalam mazhab Hanafi sebelah sini dia kata Imam Syafi'i pun ada juga guna istihsan setengah-setengah tempat. Ini maknanya istihsan hak sebenarnya dia kata tak boleh tu lagu lain. Kita pun kata tak boleh juga kalau istihsan ikut sera gitu. Tak ada sandaran syarak langsung. Tapi kalau ada sandaran syarak, boleh. Misalnya Imam Syafi'i istihsan berhubung dengan mut'ah, dia kata hak moleknya 30 dirham. Dia pakai istihsan, bukan qiyas. Itu tak apalah, kita tidak nak pergi jauh. Situ dah nampak tu. Lepas tu sejauh mana orang tak saya guna istihsan sebab apa ke apa. Itu dia bahas pasal istihsan. Dia tidak pergi kepada masalah ni sendiri. Dia tidak pergi kepada masalah ni sendiri. Kita takut jauh, pergi jauh, bahas istihsan ni dia kena bahas hukum pula tu. Jadi kita nak pergi balik semula kepada masalah kita duduk bincang ni. Jadi dia begini, dalam mazhab Hanafi ni dia ada istilah ikrah ni, dia ada dua.
Kita duduk baca pasal ikrah ni, sebenarnya dia dalam mazhab Hanafi ni dia ada dua bahagian ikrah. Satu orang panggil ikrah mulji, kamil ataupun tam. Yang keduanya ikrah ghairu mulji ataupun ikrah naqis. Ikrah naqis. Ikrah mulji ataupun ikrah tam ni lagu mana? Iaitu seseorang dipaksa atas diri dia sendiri. Mu minum arak ni, kalau mu tak minum aku bunuh kamu sendiri. Itu ikrah mulji. Dalam keadaan ni memang tak berdosa kalau seseorang itu minum arak. Boleh minum arak, makan bangkai pun boleh, walaupun dia tidak lapar, tidak cekik pun dah. Boleh. Sebab apa? Sebab dia termasuk dalam ikrah mulji orang panggil. Ni yang tidak sebut sini. Ataupun ikrah tam. Ikrah tam orang panggil. Ikrah yang sempurna. Sempurna yakni ikrah dalam maknanya yang asal. Ataupun ancaman nak mencederakan anggota dia sendiri. Kalau mu tidak itu aku kerak tangan kamu, misal. Itu pun termasuk dalam ikrah mulji juga. Itu yang pertama. Yang kedua ikrah ghairu mulji. Ikrah ghairu mulji ni dia ancam, mu minum arak ni, kalau mu tak minum arak ni aku bunuh dia ni. Dia ni tu orang Islam. Itu ikrah juga tetapi bukan mulji. Mengikut Imam Abu Hanifah dan anak-anak buah dia kata ni kalau minum arak tak boleh, makan bangkai tak boleh. Sebab apa? Dia tidak termasuk dalam ikrah mulji, tetapi termasuk dalam ikrah naqis, ikrah ghairu mulji. Ni tak boleh. Kita nak mengelakkan seseorang daripada melakukan satu maksiat dengan kita melakukan maksiat, tak boleh. Seperti tadi, kerana kita takut dia tak sembahyang, maka kita tak sembahyang. Kalau tidak, dia tak sembahyang. Dia paksa, kalau mu tak tinggal sembahyang, aku akan tinggal sembahyang. Jadi adakah patut kita nak tinggal sembahyang kerana kita takut dia tinggal sembahyang? Tak boleh lah betul. Ikut dia lah. Gua sembahyang tu wajib, tak boleh nak tinggal. Gitu. Kemudian dia tidak kata kalau mu tak tinggal sembahyang aku bunuh. Dia tak kata lagu tu. Dia kata kalau mu tak tinggal sembahyang aku tinggal sembahyang. Apa kena guna? Lepas tu dia dakwa nak bunuh siapa-siapa orang lain tu, mana tidak terancam kita. Tidak terancam kita. Sebab benda tu, arak tu memang asal dia haram berdasarkan nas. Jadi kita tak boleh mudah-mudah, kata dia. Tak boleh mudah-mudah. Tapi kalau dalam ikrah mulji memang boleh minum, tak dosa. Ikrah ghairu mulji, hak tu tak boleh. Dalam bab minum arak tak boleh, makan bangkai. Tapi kalau dia dipaksa, mu jual barang ni kat aku dengan harga sekian-sekian, kalau kamu tidak jual, aku akan bunuh dia ni. Aku akan bunuh dia ni. Dia ni tu siapa dia? Orang Islam. Orang Islam. Akad jual beli itu dia kata jadi. Gitu. Mana kalau kita akad jual beli itu jadi, tidak kata tak jadi. Kalau mengikut Imam Bukhari tak jadi. Sebab apa? Dia dalam keadaan dipaksa. Walaupun paksa bukan atas diri dia, atas orang lain pun moga saudara kita kan Nabi suruh jaga. Imam Bukhari bukan hak tu. Imam Abu Hanifah tidak. Dia kata kalau kes orang lain tidak paksa atas kita, tidak nak bunuh, kita nak bunuh orang lain. Lepas tu dia suruh jual, kita pun jual. Jual beli itu jadi ke tidak? Jadi. Tetapi apabila telah berlalu masa paksaan tadi, kita dalam keadaan aman dah, kita pergi report polis dah, kita pergi dengan polis, dengan hakim gapo dah, kita boleh batal balik jual beli tadi. Kita boleh batal. Kalau kita nak teruskan boleh. Kalau kita tak teruskan, sepuluh malam baru ni, sepuluh malam minggu lepas, kalau kita nak teruskan boleh. Kalau kita tak teruskan, kita batalkan boleh. Kita boleh fasakh. Tetapi jadi dah situ. Imam Bukhari dan jumhur ulama, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam lain-lain, tak jadi dulu dah. Tak sah jual beli. Kalau dia kata dia makan, dia pergi apa-apa, tak halal, dia makan haram.
Imam Abu Hanifah kata jadi. Mana kalau nak kena akad semula dah, kalau nak jual ke dia tu juga. Tak payah dah. Kalau kita setuju dengan hak tu, kira-kiranya kita setuju dah dengan harga tu. Lepas pada tu kita pakai jadi. Tak payah akad lain. Tapi kalau mengikut Bukhari dan orang lain, tak jadi akad tu, kena akad lain. Akad dalam keadaan tidak dipaksa. Dia kata jadi. Tetapi kalau anak beranak, ni kes ni. Ni Imam Bukhari bantah ni. Kalau orang tu kata mu jual barang ni, jual barang ke ataupun mengaku buta ke, banyak kalau dia sebut tadi tu, mu cerah bini mu kata apa-apa lain, kalau tidak aku akan bunuh anak saudaramu, ayahmu, anakmu, keluarga dekat, bukan orang Islam lain seperangkat ajnabi tidak, tapi anak beranak kita akan lagu tu. Maka dia pun jual lah. Jual tu jadi ke tidak? Kalau mengikut kias kata dia jadi, tetapi mengikut istihsan tak jadi. Pasal apa nikah anak beranak? Tak jadi, akad tu tak jadi. Dia ada beza gitu. Sebab ini ikrah ghairu mulji, ikrah naqis. Dan dia ada beza. Asal jual beli tu hak tak ada dia tadi, apa dia? Dia bayar harga, bayar. Ambil barang. Cumanya dalam keadaan kita takut je jual ke dia. Benda tu jual beli tu, benda tu memang halal. Kalau dalam keadaan tidak dipaksa memang halal. Sebab itu dia kata sah. Sebab tak ada sekara ya dalam itu. Tak ada redha. Kemudian kalau kemudian dia redha, apa tak bolehnya. Tapi kalau kes anak ni, waktu Imam Bukhari kata, apa ya kalau kes anak atau ayah atau keluarga yang dekat tak jadi pula, pakai istihsan pula. Kalau kira kias tak dia orang lain, sah. Hak ni pun sepatutnya sah. Apa kata batal pula je. Dia pun ni kata hak tu kita mengikut kias, memang mengikut kias gitulah. Sebab mengikut kiasnya akad jual beli tu sah dah. Sebab benda tu benda dari segi hak biasa pun memang sah. Benda tu halal. Dah berlaku jual beli memang berlaku. Cuma dalam bentuk paksa. Lepas tu kalau dia setuju kemudian tak apa. Kalau dia tak setuju boleh batalkan. Dia kata gitu. Tapi asalnya sah. Tetapi kalau kes bubu anak, ayah ni nak bunuh anak, kalau tak jual, ni akad jual beli tu sendiri tak sah selalu. Ataupun akad-akad lain tu tak jadi. Ni ba'dun nas pun kata gitu. Jadi beza di antara orang luar dengan anak-anak ni bapa. Imam Bukhari kata orang Islam ni semua saudara. Innamal mu'minuna ikhwatu. Innamal mu'minuna ikhwatu. Semua orang mukmin serupa. Dia ni dia kata kita istihsan. Sebab apa? Ancaman kepada seseorang dia tidak serupakan dengan orang lain. Betul, dia tu saudara seagama. Berapa ramai kita tengok, apa yang kita tengok, lu benar mati, kita kata sana sini mati, di Iraq mati, berjeri kita. Tak jeri. Tapi kalau ada anak tidak mati dalam keadaan lagu tu, mati biasa pun jeri. Apa? Beza lah. Sebab ada beza. Sebab itu dalam Quran pun kata wa ulul arham ba'dhum aula bi ba'd. Anak-anak pun dia tidak serupa satu dengan yang lain. Ada lebih rapat, ada kurang rapat. Itu Quran. Jadi kalau kita bezakan antara orang luar dengan orang dalam, apa salahnya? Dalam Quran pun ada juga asas dia. Nabi SAW kata, ibda' biman ta'ul. Mulakan dengan orang yang kau tanggung. Betul lah nak kebajikan, tapi pula orang yang kau tanggung. Apa kalau kita kata kebajikan kau orang lain pun serupa? Tak boleh. Hak ni lebih utama. Dia ada sandaran dia juga. Bukan saja ikut perasaan je. Jadi itu alasan dia. Sebab kita guna istihsan di sini ada kelainan dia. Memang kalau mengikut atas benda tu sendiri serupa dah. Tetapi oleh kerana ada kaitan ni, dia ada satu macam ancaman macam diri dia juga, walaupun tidaklah setara diri dia sendiri. Ayah ni tetapi dekat-dekat. Anak pun lagu tu juga dekat-dekat. Walaupun ikrah ghairu mulji, tetapi serupa dengan ikrah mulji. Tu dia bagi ikut tu. Tu kan halus tu pekoh dia tu. Halus. Tapi Imam Bukhari, orang-orang lain kata tak ada perincian lagu tu, serupa je. Kesimpulan mengikut jumhur ulama kita ada bagi-bagi tadi tu tak ada. Kalau kita bagi tu mulji ke tidak mulji ke, tanpa nafsu tak ada tu semua. Anak beranak ke tidak anak beranak, serupa berlaku. Dalam keadaan paksa tak boleh. Tak apa-apa, tak jadi.
Nikah paksa tak jadi, cerang tak jadi, jual beli tak jadi, bui tak jadi, apa pun tak jadi. Dalam keadaan paksa. Hak naknya dalam keadaan sukarela baru jadi. Lepas tu kalau paksa atas orang lain, tidak atas diri kita pun suruh minum arak. Arak tu haram. Walaupun ada dalam Quran pun, sabit berdasarkan nas pun, kita minum. Tak berdosa. Sebab apa? Kita nak menyelamatkan saudara kita. Apa-apa ni dia kata, dah. Dia kata, dalam kes tadi tu kan, kita baca dah tadi, kalau mu tak minum arak, mu bunuh dia. Mana kita nak buat? Mana satu daripada dua ni? Imam Abu Hanifah kata tak boleh. Bunuh tak boleh. Minum arak pun tak boleh. Dia kata apa tak boleh minum arak? Ambil orang ingat. Tak. Kalau dia minum arak, boleh jadi dia minum arak dan dia bunuh. Kata dia. Dah tak khabar? Dah tak khabar. Sebab tu tak boleh. Kata dia. Bukan larang. Pada zat dia tu tak boleh. Mesti ada tak boleh. Ke mana-mana. Ibu segala kekejian. Arak. Macam mana nak boleh? Dalam keadaan ikrah ghairu mulji. Tak boleh. Kata dia tak boleh. Kecuali kalau ikrah mulji. Ikrah mulji boleh. Ikrah ghairu mulji tak boleh. Tak boleh buat kedua-dua. Tapi kalau jual apa tu tak apa, sebab memang dalam keadaan jual ni dalam keadaan biasa halal. Jual barang halal jual barang halal tu memang boleh. Arak ni tak boleh. Tidak dalam keadaan paksa tak boleh, haram. Dalam keadaan paksa haram juga. Dia kata tak boleh. Kalau jual beli ni tak apa. Dalam keadaan paksa, sebab tu dia kira jadi. Dia ada beza lah. Jadi mengikut jumhur ulama, termasuk dari Imam Bukhari, dia kata tak ada beza. Suruh dah. Jadi maknanya tak jadi pula. Tak boleh buat dengan cara tu lah. Jadi boleh jadi kalau orang nak ambil kesempatan daripada mazhab Imam Abu Hanifah ni, dia apa kata? Si anak tu dia ayuh hak tua sana ni nak. Lagi cak jari tu tukar nama tanah. Boleh jadi. Mana dia dengan cara paksa ataupun dengan cara gitulah elok gitu. Dia kira jadi tu mengikut zahir. Ni jumhur ulama Imam Bukhari apa dia tak boleh dalam bentuk penipuan, helah dalam bentuk apa tak, semua tak boleh. Paksa apa tak boleh pula. Tak jadi. Jadi kalau buat juga haram. Kalau makan hasil dia tadi haram. Jadi lagu mana? Tak boleh. Dia kena dalam keadaan sukarela. Tak ada jalan lain. Nak paksa ke mana-mana pun, kalau nak jaga orang Islam ni, tidak atas diri kita pun, atas orang lain, ancaman terhadap orang lain pun kita boleh melakukan. Tak boleh, haram saat ni. Tidak nanti atas diri kita, ancaman atas diri kita. Boleh. Itulah benda duduk bahan. Panjangkanlah duduk bahan. Dia kata mereka bezakan di antara hak tidak mahram, antara tidak keluarga dengan keluarga, tanpa dalil daripada kitab dan sunnah. Mana tanpa dalil daripada kitab dan sunnahnya? Wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd, itu lagu mana? Imam Bukhari kata tu cerita lain tu. Tu cerita lain, bab lain. Dia lagu tu lah, ni benda khilaf lah. Kesimpulannya benda khilaf. Jadi Imam Bukhari kata apa ambil otunya. Otu tu tak ada kena benar tu. Pula dia kata gitu. Ni kata dak tu boleh buat dalil dah, dia kata. Baiklah. Lepas pada tu Ibrahim An-Nakhai berkata, kalau seseorang yang minta bersumpah tu dia zalim, maka niatnya dikira ialah niat orang yang bersumpah tu. Ini cerita lagu mana? Misalnya Nabi Ibrahim tadi, cerita Nabi Ibrahim ni dia bersumpah, dalam riwayat lain dia bersumpah memang ini saudara dia. Saudara dia. Jadi pihak raja tu tidak minta dia bersumpah. Tidaklah siapa betul kau ni, kamu bersumpah bahawa dia ni adik-beradik kamu. Tidaklah siapa begitu mah, tetapi maklum tu kira-kiranya akan sampai ke situ. Jadi dia bersumpahlah dulu lagi untuk meyakinkan, walaupun tidak diminta dia bersumpah. Jadi orang yang meminta bersumpah tu dia zalim. Misalnya kalau kes Nabi Ibrahim tu raja tu lah, walaupun dia tidak minta secara nyata, tetapi kesimpulannya maksudnya dia akan jadi gitu.
Dengan sebab itu Nabi Ibrahim bersumpah dulu bahawa ini adalah saudara dia. Walaupun maksud dia saudara seagama. Sebab raja tunya kalau dia kira saudara, dia tidak ganggu. Dia tidak ganggu. Gitu. Kalau adik-beradik dia tidak ganggu. Jadi yang dikira ialah niat orang yang bersumpah tu. Niat orang yang bersumpah tu lah ke mana? Niat orang yang bersumpah tu, dah dia niat bukan adik-beradik sungguh. Dia bersumpah bahawa seseorang tu adik-beradik dia, padahal bukan adik-beradik dia. Itu makna dia telah melanggar sumpah dia. Tak betul lah sumpah tu. Jadi terpulang kepada niat dia. Nabi Ibrahim niat lagu mana? Takkan dia niat adik-beradik dia sungguh? Kalau adik-beradik dia sungguh, dia menikah lagu mana? Mana boleh adik-beradik nikah? Tentu sekali dia dengan niat, dia kata saudara saya ni saudara seagama. Itu niat dia. Bila dia niat lagu tu, tidak salah. Dia tidak melanggar apa-apa sumpah dia. Dia tidak berdusta, tak ada berdusta. Yang dikiranya ialah niat orang yang bersumpah. Tapi kalau dia niat, ketika dia kata saudara tu memang dia niat, dia saudara sungguh, adik-beradik sungguh, maknanya dia berbohong. Situ salahlah dia. Salahlah dia. Satunya berdosa. Lepas tu dia melanggar sumpah dia. Dia buat tidak seperti adik-beradik dia pula. Lepas pada tu dia kata memang dia niat sebagai adik-beradik dia. Lepas pada tu dia bergaul sebagai isteri. Kalau adik-beradik mana boleh buat sebagai isteri. Itu makna dia telah melanggar sumpah dia. Bila melanggar sumpah dia tu, sini Imam Abu Hanifah kata, walaupun orang tu bersumpah benda berdosa, kalau dia langgar, dia kena kafarah. Tapi Imam Bukhari, Imam Malik apa kata, tak. Pasal apa? Pasal dia kena nyaya ni. Dalam kes dia anyayai. Dalam kes dia anyayai. Jadi kalau dia bersumpah atas benda maksiat, dia tak usah buat maksiat. Tak usah buat maksiat, itu selesai. Tak ada kafarah apa-apa. Tak ada kena kafarah apa-apa. Sebab apa? Benda tu memang benda haram. Tak boleh. Apa kita nak kafarah apa-apanya? Demon ni kata. Jadi tujuan Imam Bukhari buat mari sini dia nak ceritanya niat ni. Masalah niat kita mana tahu. Dan kita boleh kata Nabi Ibrahim tentu sekali dia niat ni, dia kata aku di sini dengan dia pakai, kalau dalam istilah balawah tu tauriah dia panggil. Dia tidak pakai dengan makna zahir hak biasa, makna hak dekat, tapi dia pakai makna jauh, iaitu saudara seagama. Kita tahu mana, iaitu dia bukan bini dia. Kalau saudara sungguh, mana boleh menikah dengan saudara sungguh saja? Tak boleh menikah dengan adik-beradik. Itu menunjukkan dia tentu sekali niat saudara seagama. Jadi dia tidak salah. Yang dikiranya niat orang yang bersumpah. Lepas tu orang yang minta bersumpah tu tak kira lah. Sebab dia ni nak melepaskan diri dia saja. Baik, kalau orang yang meminta bersumpah tu dia dizalimi, maka niat dikiranya niat orang yang meminta bersumpah tu. Lagu mana pula? Lagu ni. Mana satu orang tu memang dia ada berhutang kepada satu orang. Tiba-tiba orang tu menafikan dia berhutang. Orang yang jebui hutang ni, sudah, dia tak ada saksi, tak ada bukti, tak ada apa. Cumanya dia dakwa, dia pergi dakwa ke mahkamah, dia kata orang ni berhutang dengan saya. Lepas tu dia tak sempat bayar, dia kata dia tak berhutang pun dengan saya. Dia kata dia tak berhutang pun dengan saya. Baik. Kalau orang yang minta bersumpah tu, lepas tu dia tak ada saksi tak cukup. Kalau mengikut Imam Malik, mengikut Imam Malik, Imam Bukhari pun gitu juga di sini ni, iaitu saksi dia sendiri seorang, kira dah. Lepas tu dengan sumpah dia, sumpah dia. Tetapi sumpah ni dia kena siapa bui? Mengikut kaedahnya al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Jadi dalam kes ni siapa dia yang menafikan? Yang menafikan orang yang didakwa. Dia menafikan dia berhutang. Jadi dialah kena bersumpah. Jadi orang yang memberi hutang ni dia minta bersumpah. Kira-kiranya dia minta bersumpah dan dia kena buat nyaya. Sebab dia beri hutang, orang tak sempat bayar hutang dia. Itu makna dia kena buat nyaya. Dialah yang meminta bersumpah. Sebab apa? Sebab dia mendakwa. Orang yang berhutang tu yang kena dakwa. Yang kena dakwa itulah yang kena bersumpah. Artinya orang yang
memberi hutang ni, dia yang meminta bersumpah. Dia tu kena buat nyaya. Jadi yang dikiranya niat siapa? Niat mustahlif. Yang ni niat orang yang meminta bersumpah. Yang ni orang yang memberi berhutang, piutang tu. Niat dia. Kalau niat dia memang dia nak dapat balik hak dia, niat dia ikhlas, jadi dia tidak berdosa, tidak salah dia minta orang bersumpah. Dan kalau dia bersumpah pun dia tidak salah. Sebab dia niat memang betul, dia betul. Yang dikiranya niat orang yang dianiayai, yang dikiranya ialah niat orang yang meminta bersumpah. Orang yang meminta bersumpah tu siapa dia? Dalam kisah ni piutang, yang memberi hutang itu. Bila orang yang berhutang dengan dia tu tak bayar, dia pun dakwa. Bila dia dakwa, dia tak ada bukti cukup, tak ada saksi cukup, maka dia dakwa juga. Kalau mengikut mazhab Malik, disumpah juga Bukhari di sini, dia kata dia bersumpah. Dia bersumpah. Sebab apa dia tak ada saksi? Saksinya siapa dia? Dia diri sah. Yang keduanya, sumpah dia. Boleh dalam kes harta gini. Kalau mengikut Malik, mengikut Imam Bukhari, dia boleh sokong dengan bersumpah. Bila dia bersumpah, hak satu lagi tu, kalau dia nak nafi juga, dia bersumpah. Dia bersumpah. Kalau dia tak berani bersumpah, dia kena bayar. Dia kena bayar. Kalau dia berani bersumpah, tak kena bayar. Tak kena bayar. Gitu. Habislah situ. Lepas pada tu dia mari hadis. Orang Islam itu saudara orang Islam yang lain, dia tidak boleh buat nyaya ke dia, tidak boleh serah kepada orang lain buat nyaya. Itulah hadis-hadisnya. Jadi kita kena tolong saudara kita yang menzalimi ataupun yang dizalimi. Jadi tolong tu macam-macam lah caranya tolong. Kalau orang kata, kalau mu tidak minum arak ni, aku akan bunuh dia. Jadi cara nak menyelamatkan nyawa dia, kita minumlah arak. Itu satu bentuk pertolongan juga. Itu Imam Bukhari nak ayatnya daripada hadis ni. Kita boleh faham daripada hadis ni. Tolong tu banyak macam. Tolong. Banyak macam. Jadi hak kena nyaya tu gitu. Hak buat nyaya ni tolong dia lagu mana? Kalau kita tak minum arak, apa dia buat? Dia akan bunuh. Lagi besar dosa dia buat. Jadi kita tolong dia, zalim dia tu. Sebab dia paksa kita minum arak sah. Lepas tu dia ancam, kalau kita tak minum arak, dia nak bunuh orang ni, orang Islam ni. Jadi dia buat nyaya lah tu. Cara kita nak tolong dia lagu mana? Termasuk dalam tolong kita minum arak, dia tidak akan bunuh orang. Artinya dia tidak melakukan dosa yang lebih besar. Itu masuk tolong juga. Dalam dua-dua hadis ni, kedua-duanya termasuk. Unsur akhaka zaliman atau mazluman, termasuk kedua-duanya. Itu makna kita tolong saudara kita. Sesiapa yang memenuhi hajat saudara dia, hadis yang pertama, Allah memenuhi hajat dia. Jadi hajat seseorang itu banyaklah. Di antaranya hajat orang paling besarnya kalau nyawa dia terancam. Nyawa dia terancam. Hajat dia iaitu dia selamat. Itu hajat dia. Kita kena sempurnakan hajat dia. Dengan apa cara? Gitulah. Kemudian hadis itu tak ada apa dah. Bara'ah ikhtitamnya duduk pada mana? Tahjuzu au tamna'uhu. Engkau halang dia atau engkau tegah dia daripada melakukan kezaliman. Tegah dia daripada melakukan kezaliman. Ini isyarat kepada mati lah. Isyarat kepada mati. Ataupun dalam riwayat hak ni, hak panjang, hak ni hak rekah ni, dia sebut az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat nanti. Sebut-sebut hari kiamat ni bila lepas mati baru ada hari kiamat. Nak jadi nampak gelap, gelap tu berasa gelap tu bila lepas mati. Hidup ni tak nampak lagi. Itu isyarat kepada matilah. Kadang-kadang Imam Bukhari ni dalam bara'ah ikhtitam dia hak dekat-dekat ni tak nampak, hak jauh dia mari, hak dia tidak, hak dia ringkaskan. Dia isyarat kepada hadis hak panjang. Hadis ni juga tapi hak panjang. Lagi isyarat lagi zalim mazlum ni
Kemuncak dizalimi iaitu kena bunuh. Kemuncak kezaliman iaitu membunuh orang. Kemuncak bunuh mati, itu pun isyarat kepada mati. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Hiyal. Wallah.